Didik TV KPM. Baiklah ya Mira, hari ini kita akan belajar seperti yang Mira sebut tadi ya, bahasa Melayu di Persada Dunia ya. Baiklah, sebenarnya sebelum kita nak belajar, kita minta murid-murid untuk buka buku teks bahasa Melayu ya, halaman 18 dan 19. Di bawah tajuk bahasa Melayu di Persada Dunia ni ya Mira, ada dua tajuk kecil iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Funada halaman 18. Manakala tajuk kecil yang kedua, bahasa Melayu mekar di bumi Uzbek ya. Jadi ya, kita akan pergi tajuk yang pertama dulu ya, iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Funada ya, seorang pensyarah di universiti di negara Jepun ya. Baiklah, kita teruskan. Baiklah, di sini ada petikan ya. Petikan ni sebenarnya Mira diambil daripada buku teks tadi, iaitu halaman 18 ya, buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi kalau tengok di sini soal jawab, maknanya ada yang menyoal, ada yang menjawab. Jadi yang menjawabnya ialah doktor ya, Profesor Dr. Kyoko Funada. Jadi kita minta dua orang murid kita untuk baca petikan ini. Baiklah, siapa nak baca? Siapa nak cuba baca? Wow, semua kat tangan ni cikgu? Ya, Jeza dengan Nadira. Okey, silakan. Silakan Jeza dengan Nadira. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program Bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Sejak bilakah program bahasa Melayu dijalankan? Program Bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908, iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikoku Gogako. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari pelbagai aspek bahasa, antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar dan berbicara. Mereka juga belajar tentang budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Apakah aktiviti bahasa Melayu yang dijalankan? Banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Terima kasih ya Nadira dengan Jeza ya. Baiklah ya Mira, mereka telah membaca petikan. Sebelum cikgu tanya kawan-kawan kita ya, cikgu nak tanya Mira dulu. Apa yang Mira nampak di sini isi tersurat daripada petikan ini ya? Yang tersuratnya bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University, cikgu. Ya, betul ya. Jadi di dua universiti ini murid-murid boleh belajar bahasa asing ya. Bagi orang Jepun bahasa Melayu adalah bahasa asing ya. Jadi mereka belajar bahasa Melayu. Baiklah, kita tanya kawan-kawan kita ya. Okey, mereka sebenarnya ada lampu isyarat ya. Jadi kalau mereka faham, mereka akan tunjukkan warna hijau. Kalau kurang pasti warna kuning dan kalau tak faham warna merah ya. Jadi ya, okey kawan-kawan ya. Cikgu nak kalian tunjukkan ya isyarat masing-masing ya, sejauh mana kefahaman kalian dengan teks yang dibaca oleh Nadira dan Jeza tadi. Cikgu nak satu je ya, Jeza. Yang mana satu? Baiklah ya, kalau Mira tengok ada tiga-tiga lampu ditunjukkan oleh mereka ya. Betul. Jadi, kalau Nadira dia dah faham. Jadi, bagus ya Nadira ya. Jadi, kalau kita tengok Ashpari, dia angkat warna kuning menunjukkan dia kurang pasti dengan apa yang tertulis di sini. Manakala Ariel dengan Jeza pula memberi isyarat berwarna merah, bermakna ada yang mereka tidak faham daripada petikan ini. Baiklah ya, kita tanya Ashpari dulu ya. Sebab dia kurang pasti ya. Ash, apa yang Ash kurang pasti ya? Silakan Ash. Cikgu, saya kurang pasti maksud perkataan pidato. Adakah perkataan ini sama dengan maksud syarahan? Okay. Baiklah ya Ash. Betul ya Ash. Yakin pidato memang syarahan. Iaitu satu ucapan yang biasanya dijalankan di hadapan orang ramai. Baiklah kita tanya Ariel dengan Jeza. Apa yang Ariel dan Jeza tak faham ya? Okay, Ariel dulu Ariel.
Cikgu, saya tak faham apakah maksud perkataan antropologi. Antropologi di sini ya Ariel. Okey, baiklah. Jekza pula, apa yang Jekza tak faham ya? Saya tak faham maksud perkataan sandiwara. Sandiwara. Agak-agak Mira. Ya, Yang cikgu. Jekza dengan Ariel tak faham ni, Mira faham tak? Kalau macam itu, mereka berwarna merah, saya berwarna kuning, cikgu. Saya kurang pasti. Ya, cuba Mira bagi jawapan kalau kurang pasti. Sandiwara ke? Kalau sandiwara, mungkin macam tipu helah, cikgu. Ya, mungkin betul. Ialah kunan sebenarnya. Ya. Baiklah ya, kita tengok apakah maksudnya ya. Antropologi ni sebenarnya kajian tentang manusia, asal-usul dan taburan ciri-ciri fizikal, hubungan sosial dan budaya serta kepercayaan. Manakala sandiwara bermaksud pertunjukan atau persembahan cerita yang dilakonkan di pentas televisyen atau radio. Tipu-tipu lah ya, lakonan tu tipu-tipu ya. Jadi pidato tadi Ash dah tanya ya, maksud dia samalah ya Ash, iaitu syarahan atau ucapan yang disampaikan di hadapan orang ramai. Baiklah ya, kita balik kepada petikan tadi ya Mira, sebab kita nak cari isi tersurat. Kita tanya kawan-kawan kita ni ya, apa yang di manakah ya pembelajaran bahasa Melayu ni diajar di negara Jepun? Siapa nak cuba? Ya, Ariel silakan. Institusi yang menawarkan program bahasa Melayu di Jepun ialah Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Bagus ya Ariel, nampak kan ada dua universiti di Osaka dan Tokyo. Kita bagi satu bintang ya. Satu Kak Mira bintang. akan letak bintang. Ariel orang pertama dapat bintang hari ini ya. Tanya, Baiklah, Ariel. soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua, kalau kita lihat ya mereka belajar tentang bahasa Melayu ya, apa yang dipelajari oleh mereka? Siapa? Ash dah angkat tangan tu. Laju je Ash. Okey, silakan Ash. Cikgu, pelajar di sana mempelajari budaya, kesenian dan sosial. Ya ke Ash? Bukan kepanjang lagi jawapan. Ada rakan lain nak bantu? Ya Ariel, semangat Ariel nak bantu ya. Selain aspek bahasa, pelajar juga mempelajari budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Tahniah ya Ariel. Maknanya di sini kalau Ash awak tengok, kita nampak tak Ash isi yang tersurat. Jadi kita nyatakan ke semua isi tersebut. Jadi kita bagi satu bintang lagi untuk Ariel ya Mira. Wah, tanya Ariel. Ariel dah dapat 2 bintang ya. Ya, 2 bintang. Jadi seterusnya apa aktiviti yang dilaksanakan ya, kalau kita lihat mereka menjalankan pelbagai aktiviti. Kita cuba tanya kawan kita ya, siapa nak bagi jawapan ya? Jekza dah angkat tangan tu ya. Okey Jekza, apa aktiviti yang ditawarkan, yang diajar di sini? Dua aktiviti bahasa Melayu yang dijalankan di Jepun ialah pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Bagus ya. Bagi satu bintang untuk Jekza. Satu bintang. Murid lelaki dah mendalui ya. Ya. Murid perempuan, kalian kena berusaha untuk lawan murid lelaki. Baiklah ya, Mira. Ya, cikgu. Ini semua isi tersurat. Apa yang diberitahu, apa yang dijawab oleh rakan-rakan kita tadi isi tersurat. Baiklah ya, dari sini sebenarnya kita boleh keluarkan isi tersirat. Jadi murid-murid perlu jana idea mereka untuk mengenal pasti isi tersirat. Baiklah ya, cikgu teruskan. Okey, apa soalan cikgu nak tanya ni ya? Ya. Okey, cikgu nak tanya, nyatakan sebab pelajar perlu mempelajari bahasa, budaya dan kesenian masyarakat di Malaysia. Baik. Siapa nak bagi? Silakan. Nadira. Sebab-sebab pelajar mempelajari bahasa, budaya dan kesenian masyarakat Malaysia ialah mereka akan lebih mengenali keunikan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk yang memiliki kepelbagaian budaya. Wow, bagus ya Nadira. Panjang. Cikgu nak bagi 2 bintang lah untuk Nadira. Wah, 2 bintang untuk Nadira. Bagus. Ada tak lagi pandangan yang lain?
Ariel. Teruskan Ariel. Malaysia negara yang unik kerana kita ada masyarakat Melayu yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Raya Aidiladha. Bagus ya. Ariel bagi tahu kita memang unik ya Mira, kita ada orang Melayu yang menyambut Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Baiklah kita tengok jawapan kok ada pendapat yang lain ya. Siapa lagi nak bagi pandangan? Ya, Jeza silakan. Di Malaysia juga ada kaum Cina yang bertutur dalam bahasa Mandarin dan menyambut Tahun Baru Cina. Ya, bagus ya Jeza. Jeza mewakili masyarakat Cina ya Mira. Kita ada Ash yang mewakili masyarakat India. Ya, betul. Tapi kan cikgu, sebelum tu berapa ganjaran untuk Ariel dan juga untuk Jeza? Oh, cikgu lupa. Bagi satu bintang. Satu bintang untuk Ariel, satu bintang untuk Jeza. Okey. Ya, okey. Sekarang kita tengok apa Ash dah tak sabar nak bagi pandangannya ya. Ariel dan Jackson, kalian jangan lupa ya, Malaysia juga ada masyarakat India yang berbahasa Tamil dan menyambut perayaan Deepawali. Ya, bagus. Jadi sebenarnya Mira, mereka memang mewakili ya masyarakat di Malaysia. Ya. Tetapi kita ada kaum-kaum lain lagi ya. Betul. Contohnya di Sabah dan Sarawak kita ada kaum Bumi Putra, kita ada masyarakat Sikh ya, kita ada Serani. Jadi sebenarnya di Malaysia ni mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai orang kata budaya. Betul ya, tu, kepelbagaian budaya. Ya. Baiklah ya Cikgu, berapa bintang untuk Ash, cikgu? Cikgu lupa lah. Tak naklah bagi kat Ash. Jangan bagi. Nanti Ash jeling dah tu ya. Bagi Ash satu bintang ya. Satu bintang untuk Ash. Tahniah Ash. Okey, kita teruskan ya. Lawan ya. Lawan tetap lawan ya. Siapa menang sekarang? Jadi kita tengok inilah ya tadi antara jawapan untuk isi tersirat ya. Kita teruskan dengan masih lagi soal jawab dengan Profesor Dr. Koyoko Funada. Soalan seterusnya, mengapakah aktiviti seperti sandiwara, pidato dijalankan di sana? Baiklah, siapa nak bagi pandangan? Ya, Ariel. Silakan. Saya nak berikan pandangan cikgu sebab aktiviti seperti pertunjukan sandiwara dan pidato diadakan adalah untuk menguji kemahiran berbahasa dan melancarkan kemahiran berkomunikasi. Bagus ya Ariel. Memanglah ya Mira, kalau kita laksanakan aktiviti memang untuk kemahiran berbahasa. Tambahan orang Jepun ya, mereka nak berbahasa bahasa asing. Betul. Cuba kita tanya pandangan. Ada tak lagi yang nak tambah ya pandangan Ariel tadi? Okey, Nat ya. Silakan Nat. Pada pandangan saya, aktiviti tersebut dijalankan untuk mencungkil bakat murid berbahasa bahasa asing serta meningkatkan keyakinan diri. Ya, bagus. Betul semuanya. Betul Maksud dia semuanya. apabila kita mempelajari bahasa, kita dapat meningkatkan kemahiran berbahasa, keyakinan diri. Tambahan pula apabila kita berucap di hadapan orang ramai. Baiklah, Berlakon. cikgu. Ya. Berapa markah untuk mereka berdua, cikgu? Bintang lah Mira. Ya. Okey, bintang satu untuk Nadira dan satu untuk Ariel. Ya. Wah, Ariel jauh dah tinggal kawan-kawan ya. Senyum simpul Ariel sekarang. Baiklah, cikgu ada satu lagi soalan maklumat yang tersirat daripada bahan ya. Kalau kita tengok tadi ya Mira, Ya, cikgu. mereka belajar ya, orang Jepun belajar bahasa Melayu ya. Jadi bahasa Melayu telah merentasi sempadan antarabangsa. Jadi kita nak tanya ya, cikgu nak tanya apakah perasaan ya murid-murid ya apabila melihat kesungguhan murid-murid atau pelajar di Jepun mempelajari bahasa Melayu. Cikgu nak tanya Mira dululah Ya, ya. cikgu. Kita tanya kat Mira dulu. Ya, cikgu, apa yang saya rasa? Ya. Saya sejujurnya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa sangat bangga kerana bahasa ibunda saya dipelajari oleh masyarakat di luar. Wow, satu bintang. Satu bintang untuk saya. Okey, letak Okey. dekat atas tu penjuru. Wah, saya punya satu kat sini, cikgu. Okey, baiklah. Baik. Kita tanya kawan-kawan Terima kasih, cikgu. kita. Siapa nak bagi pandangan ya? Perasaan mereka ya apabila melihat bahasa Melayu diajarkan di luar negara. Baiklah, Jekza, silakan. Okey, silakan Jekza. Apa perasaan Jekza ya? Cikgu, saya juga rasa sangat bangga kerana bukan orang Malaysia saja yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu.
Tetapi orang luar negara seperti orang Jepun juga boleh bernuturnya dengan baik. Bagus ya, Cik Eza. 1 bintang. 1 bintang. Baiklah, kita tanya ya. Orang lain pula ya. Siapa yang nak bagi pandangan ya? Silakan. Perasaan mereka. Tengok Iris selalu tak sabar ya nak kejar bintang ya Iris. Baiklah Iris, silakan. Saya rasa sangat teruja apabila orang luar hendak bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Kita sebagai warga negara Malaysia wajar menuturkan bahasa Melayu dengan betul. Bagus. Tahniah ya Ariel. Okey. Bangga, teruja. Ya, bagi 1 bintang juga untuk Ariel. 1 Nanti bintang untuk Ariel Ariel. masam tak bagi bintang ya. Baiklah, Baik. kita ada 2 lagi ya. Nadira dengan Ash Farida angkat tangan. Ash, cepat Ash. Cikgu, saya rasa kagum akan kesungguhan pelajar Jepun mempelajari bahasa Melayu. Jika bahasa Melayu diajar di semua universiti luar negara, sudah tentu masyarakat dunia akan kenal negara kita Malaysia. Bagus ya Ashpari ya. Kagum ya. Ya. Dan yang terakhir, kesian Bintang terlebih Nadira. dahulu cikgu untuk Tak nak Ashpari. bagi ke Ash? Bagilah, kesian ke Ash. Tengok dia dah masam dah tengok cikgu. 1 bintang untuk Ash ya. 1 bintang untuk Dan Ash. Tahniah. Nadira pun tak sabar nak bagi. Tahu perasaannya kepada kita ya. Ya, silakan Nad. Cikgu, saya juga rasa kagum kerana nama negara harum di mata dunia dan sudah tentu imej negara kita akan meningkat. Bak kata pepatah, negara kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara luar yang hebat. Wow, bagus ya. Agak-agak ya. Kak Mira nak bagi berapa ya untuk Nad? Kalau untuk Nat, saya nak bagi 1 bintang. Ya, tahniah Nat. Tahniah. Jadi Nat pun dapat 1 bintang. Jadi murid-murid boleh kira bintang masing-masing ya. Ya, betul tu, mereka cikgu. boleh kejar ya. Kejar mengejar sekarang ya. Betul. Baiklah ya. Jadi inilah mungkin kita boleh bagi alasan ataupun perasaan mengapa kita rasa apabila bahasa Melayu tu diajarkan di luar negara ya, mestilah kita bangga kan bahasa pertuturan ya, sejak zaman dahulu lagi, dan bahasa komunikasi masyarakat di Malaysia. Jangan kata kita orang Malaysia kalau kita tak tahu bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi kalau Mira tengok, inilah jawapan-jawapan yang isi tersirat. Maknanya murid dia kena analisis, kena fikir apa perasaan aku sebenarnya ya. Jadi di sinilah lahirlah jawapan-jawapan seperti ini. Ya, betul tu cikgu. Didik TV KPM